Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya Abdul Hanan bin Muhammad Ahruman akan menjalankan tugasan 4 PKLK 3093 iaitu pembentangan ulasan artikel. Okey, sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Arman kerana selaku pensyarah yang sentiasa memberikan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan ketika menyelesaikan tugasan ini. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk artikel dan nama penulis. Okey, tajuk artikel yang dipilih ialah How Visually Impaired Learners Construct Opportunities to Learn Mathematics, yang dalam bahasa Melayunya bermaksud bagaimana murid masalah penglihatan ini membina peluang untuk belajar matematik. Okey, dan nama penulis ialah Setsiso Metobeko. Okey, tanpa membuang masa, kita akan beralih kepada tujuan kajian. Tujuan kajian yang dikemukakan oleh pengkaji ialah mengenal pasti bagaimana guru memberikan peluang kepada murid masalah penglihatan untuk belajar matematik secara optimum dalam kelas pendidikan inklusif. Okey, setelah dianalisis tujuan kajian ini, terdapat kelebihan dan juga kelemahan yang telah dikenal pasti. Misalnya, untuk kelebihan ialah secara tidak langsung pengkaji telah memperkenalkan banyak strategi yang memberi kemudahan kepada murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK masalah penglihatan dalam mempelajari matematik dengan berkesan. Kemudian kelemahannya, pengkaji telah meletakkan had iaitu strategi bagi kelas inklusif sahaja. Jadi kita dapat lihat perbincangan ini agak terhad dan kurang meluas untuk sekolah pendidikan khas. Okey. Okey, baiklah, kita pergi kepada kaedah kajian. Kaedah kajian yang telah dikenal pasti setelah membaca artikel tersebut. Yang pertama, kaedah temu bual. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual terhadap dua MBPK masalah penglihatan yang dipilih daripada sekolah yang berbeza. Sekolah yang dipilih adalah sekolah menengah, bahagian sekolah menengah. Untuk cara pengumpulan data ialah berdasarkan penceritaan pengalaman yang terdapat pada responden itu sendiri. Contoh soalan yang diberikan oleh pengkaji ialah bagaimana sesi pembelajaran matematik dalam kelas inklusif yang mereka telah jalani. Kemudian responden pun memberikan cerita mereka bagaimana mereka menjalani kelas tersebut. Okey, setelah dianalisis, terdapat kelebihan dan juga kelemahan berdasarkan kaedah kajian yang telah dilakukan. Okey, yang pertama untuk kelebihan, pengkaji dan pembaca artikel juga dapat mengenal pasti keperluan MBPK dalam kelas matematik inklusif. Seterusnya diikuti dengan penyelesaian. Okey, jadi kelebihannya di sini apabila pengkaji mengumpulkan data-data pengalaman daripada MBPK itu sendiri, kita dapat tahu apakah masalah dan keperluan yang mereka perlukan untuk belajar dalam kelas matematik secara kondusif. Okey, baiklah. Untuk kelemahan pula, bilangan responden agak berada dalam skala yang kecil. Jadi apabila skala yang kecil, kita tahu hasil perbincangan tidaklah menyeluruh untuk kesemua MBPK masalah penglihatan yang wujud di dunia ini kerana semua murid masalah penglihatan secara umum mempunyai variasi masalah yang berbeza. Jadi sekiranya pengkaji meletakkan lebih ramai lagi responden, kita dapat tahu lebih banyak lagi pengalaman MBPK masalah penglihatan. Seterusnya kita dapat tahu lebih banyak lagi keperluan dan masalah yang berlaku dalam komuniti mereka. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat pula kepada dapatan kajian.
Okey, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan kaedah atau strategi yang digunakan oleh guru MBPK dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berdasarkan pengalaman responden itu sendiri. Okey, baiklah. Kita lihat dulu pada kelemahan. Kerana kelemahan dinyatakan lebih di dalam kajian ini. Okey. Menurut responden, guru menggunakan kaedah tradisional seperti penggunaan papan hitam. Okey. Dalam artikel tersebut, responden ada menyatakan bahawa ketika guru memberikan soalan ataupun apa-apa isi pelajaran, guru menggunakan teknik ini. Jadi mungkin murid-murid tipikal yang dalam kelas inklusif itu dapat memberikan tumpuan dan perhatian secara kondusif. Namun sebaliknya berlaku pada MBPK masalah pelihatan. Mereka tidak dapat dengan jelas apa yang disampaikan. Dan terdapat juga beberapa kes kecil seperti mereka tersalah anggap sesuatu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey. Kemudian nota tidak berapa jelas. Okey, menurut responden, ketika guru memberikan nota secara hands out ataupun secara bertulis pada papan hitam, mereka tidak memberikan perhatian yang lebih. Murid MBPK ini tidak memberikan perhatian yang mendalam kerana mereka bergantung kepada pendengaran mereka. Mereka dengar apa yang guru mereka bualkan ataupun apa yang guru mereka sampaikan berdasarkan lisan, berdasarkan nota-nota tersebut. Tetapi nota secara bertulis mereka tidak memberikan perhatian dengan jelas kerana mereka tidak dapat melihat konten dengan baik berdasarkan nota yang diberikan. Okey. Kemudian namun walaupun ada kelemahan tetapi ada sisi baiknya iaitu kekuatan. Di mana ada seorang daripada dua orang responden ini menyatakan bahawa gurunya menggunakan teknik menulis sambil menyatakan satu persatu secara lisan apa yang ditulis pada papan hitam. Okey, jadi ia memudahkan MBPK dalam mengenal pasti apakah yang ditulis oleh gurunya pada papan hitam tersebut. Okey, kita pergi pula kepada hasil perbincangan di mana di sini terdapat beberapa cadangan pengkaji dan terdapat juga cadangan saya selaku pengulas artikel. Okey, yang pertama cadangan pengkaji ialah Kementerian Pendidikan perlu memberi bimbingan kepada guru supaya tahu tentang adaptasi kurikulum. Okey, guru yang dimaksudkan oleh pengkaji ini adalah guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif itu sendiri. Supaya mereka tahu bagaimana untuk adaptasi bahan bantu mengajar, strategi kaedah mengajar yang perlu dilakukan dalam kelas inklusif. Kerana mereka bukan sahaja mengajar murid tipikal tetapi terdapat MBPK masalah penglihatan yang mereka perlu beri perhatian supaya mereka juga turut dapat mengikut sama apa yang dipelajari oleh murid-murid yang lain. Okey, yang kedua, pengkaji mencadangkan penggunaan teknologi bantuan supaya murid-murid MBPK dapat belajar dengan kondusif. Seperti kita tahu sekarang, banyak teknologi bantuan yang terdapat di dalam dunia pendidikan masalah penglihatan kini lah. Beberapa teknologi ini dapat digunakan dalam kelas supaya mereka dapat belajar dengan baik. Okey. Seterusnya, untuk pendapat pengulas artikel iaitu saya sendiri, yang pertama adalah guru yang terlibat perlu menulis dengan besar sesuatu isi pelajaran pada papan hitam supaya murid MBPK ini jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru mereka. Kemudian guru juga boleh meletakkan MBPK pada kedudukan yang dekat dengan papan hitam. Hal ini supaya mereka dapat belajar dengan baik. Mereka dapat secara langsung dengan tepat apa yang disampaikan oleh guru. Sekiranya mereka tidak faham, gurunya pun dekat dengan mereka jadi mereka boleh bertanyakan soalan. Kemudian penggunaan bahan audio,
talking calculator dan CCTV. Okay, kita pergi satu persatu. Bahan audio boleh dicadangkan di sini, boleh digunakan ketika memberikan soalan. Seperti kita tahu, macam dalam seperti dalam subjek bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ada ujian lisan yang menggunakan bahan audio. Jadi kita boleh interpretasikan penggunaan bahan audio ini dalam subjek matematik. Supaya ketika memberikan soalan itu, murid MBPK juga dapat soalan tersebut dengan jelas. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah matematik itu dengan segera. Kemudian CCTV. Okay, seperti kita tahu, CCTV dalam dunia pendidikan masalah penglihatan ialah suatu pembesar tulisan. Adalah satu software untuk membesarkan tulisan, di mana sangat sesuai untuk mereka membaca nota, membesarkan lagi font yang terdapat pada nota yang diberikan oleh guru mereka. Okay, kemudian talking calculator. Kalkulator yang sangat memberi kemudahan kepada murid masalah penglihatan untuk menyelesaikan tugasan matematik. Okay. Setelah itu, ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk menguatkan lagi hujah-hujah yang saya berikan pada analisis setiap aspek. Okay. Okay, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.